Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Hai semua, saya Dizul, pelajar Diploma Pendidikan Islam, Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Helmi Dizul Hakim bin Hashim. Nombor kad matrik saya KID 20060418. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Muhammad Fazil bin Jamal selaku pensyarah saya dalam subjek Fiqh Sirah KUD 2643 kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Jadi, untuk tugasan ini saya akan menerangkan tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah dan transformasi masjid yang boleh diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan sihat. Secara umumnya, masyarakat pada hari ini melihat masjid sebagai tempat ibadah khusus dalam kehidupan Muslim. Masjid juga bukan sekadar lambang dan syiar dalam kehidupan masyarakat Islam. Malahan lebih penting dari itu, di mana masjid adalah nadi dan pusat kegiatan aktiviti umat Islam. Oleh itu, kehebatan sebuah masjid bukanlah bergantung kepada seni binanya semata-mata, tetapi juga kepada tahap pengimarahannya. Masjid memiliki tempat yang mulia dalam Islam kerana mempunyai fungsi utama sebagai tempat ibadah. Oleh yang demikian, umat Islam harus memantapkan lagi peranan masjid dalam usaha membangunkan ummah yang cemerlang, memandangkan hubungan masyarakat Islam dan masjid tidak boleh dipisahkan kerana saling berkait dan saling memerlukan. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah dan transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Masuk ke bahagian peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek ibadah, pentadbiran negara, siasah, akidah, muamalat, aktiviti umat, akhlak, dan yang terakhir sekali ialah syariah. Seterusnya, antara peranan masjid ialah yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Masjid adalah tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu dan sunat seperti yang pertama, solat 5 waktu, yang kedua, membaca Al-Quran, yang ketiga, berzikir, dan yang terakhir sekali ialah beriktikaf. Kemudian, peranan yang kedua ialah masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam berkumpul di masjid, membincangkan pelbagai aktiviti masyarakat seperti yang pertama, menyelesaikan masalah rumah tangga, yang kedua, memupuk perpaduan umat, dan yang terakhir sekali ialah merancang menyediakan pelbagai infrastruktur negara. Kemudian, peranan yang ketiga ialah masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid berfungsi sebagai tempat menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Rasulullah SAW pernah menerima wahyu ketika berada di dalam masjid. Baginda menggunakan masjid untuk program pendidikan seperti yang pertama, program mendidik serta menyampaikan ilmu kepada umat Islam. Yang kedua, membenarkan umat Islam yang ingin menuntut ilmu tinggal di dalam masjid. Dan yang terakhir sekali ialah orang yang baru memeluk Islam dibenarkan tinggal di masjid. Oleh itu, cara ini akan membuatkan orang ramai tertarik untuk mendengar pengajaran Rasulullah SAW. Kemudian, peranan yang keempat ialah masjid sebagai pusat ekonomi. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat pengurusan ekonomi seperti yang pertama, pengurusan dan pentadbiran zakat, yang kedua, pengurusan dan pentadbiran harta wakaf, dan yang ketiga ialah pengurusan dan pentadbiran jizyah iaitu cukai, dan yang terakhir sekali ialah pengurusan dan pentadbiran ghanimah yang bermaksud rampasan perang. Oleh itu, semua pendapatan ini digunakan untuk memajukan negara Islam dalam bidang yang berikut. Antara bidang yang berikut ialah yang pertama, kemasyarakatan, yang kedua, perjuangan iaitu jihad, dan yang ketiga ialah kebajikan, dan yang terakhir sekali ialah pendidikan.
Kemudian, peranan yang kelima ialah masjid sebagai pusat politik. Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat bermesyuarat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan negara seperti: yang pertama, merancang strategi peperangan; yang kedua, menerima kunjungan diplomatik dan delegasi daripada negara Islam atau bukan Islam; dan yang terakhir sekali ialah tempat pameran senjata. Kemudian, peranan yang keenam ialah masjid sebagai pusat seni. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjadi tempat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran dan kasidah. Dan peranan yang terakhir ialah masjid sebagai lambang perpaduan umat Islam. Masjid menjadi lambang perpaduan umat Islam dari zaman Rasulullah SAW hinggalah ke hari ini. Seterusnya, bahagian ini saya akan menerangkan tentang reformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat yang Islam, yang mapan dan hebat. Isu yang selalu ditimbulkan dalam kalangan masyarakat yang cakna agama adalah berkenaan kedudukan masjid-masjid yang kurang dan tidak lagi diamarahkan. Sedangkan Rasulullah SAW telah mendirikan Masjid Quba, Masjid Al-Mirbad dan Masjid Nabawi di Madinah yang telah dijadikan pusat pendidikan Islam. Masjid merupakan pusat pendidikan Islam bagi sebuah tempat ibadah bagi umat Islam seluruh pelosok dunia. Namun, ibadah yang dimasukkan bukanlah solat semata-mata, malahan lebih luas daripada itu. Jadi, saya akan menerangkan tentang reformasi masjid yang perlu diwujudkan. Yang pertama, masjid sebagai pusat keilmuan dan kegiatan keislaman. Masjid adalah institusi ilmu untuk kecemerlangan masyarakat Islam. Budaya ilmu ini perlu diluaskan dengan mengadakan kelas-kelas keagamaan dan juga kelas-kelas ilmiah yang lain seperti tuition akademik, pelajaran kemahiran komputer dan lain-lain. Hal ini sangat bersesuaian dengan keperluan kehidupan masyarakat Islam kini, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan pedalaman dan jauh dari pusat-pusat kegiatan ilmu. Oleh itu, peranan masjid sebagai pusat ilmu perlu dioptimumkan bagi membangunkan masyarakat Islam. Dan yang kedua ialah masjid sebagai pusat kebajikan dan kaunseling. Masjid hendaklah menjadi pusat rujukan dalam masalah-masalah kehidupan masyarakat Islam sehingga mampu menjadikan jawapan yang munasabah dan Islamik bagi setiap pertanyaan. Malahan, turut menjadi pusat kaunseling bagi menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada hari ini. Satu ajakan paradigma boleh dilakukan di mana imam, bilal dan jawatan kuasa masjid boleh menjadikan khidmat kaunseling kepada masyarakat yang berhadapan dengan pelbagai masalah, terutamanya masyarakat Islam kini yang penuh dengan cabaran dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga ialah mewujudkan pusat teknologi maklumat iaitu ICT di masjid. Di abad ke-21 kini, penggunaan ICT di dalam kehidupan dilihat berupaya meningkatkan kefahaman, penguasaan dan meningkatkan daya kreativiti seseorang. Sehubungan itu, program dan aktiviti pengimarahan masjid dilihat perlu pada penggunaan ICT. Hal ini dilihat penting dalam usaha memperkasakan semula peranan masjid dalam membangunkan masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Penggunaan ICT dalam pengajaran di masjid ini sudah pastinya dapat menarik minat masyarakat Islam kini, terutamanya golongan remaja untuk menghadiri kelas pengajian yang dilaksanakan. Dan yang terakhir sekali dan iaitu yang keempat, pusat penginapan pelancong Islam. Masjid-masjid di Malaysia perlu diberi nafas baru seiring dengan perkembangan masyarakat Islam abad ke-21. Dalam konteks pelancongan, masjid dilihat sebagai salah satu destinasi penting kepada golongan musafir. Sehubungan itu, institusi masjid boleh memperkasakan peranannya dengan mewujudkan rumah tumpangan dan dalam masa yang sama turut berfungsi sebagai agensi pelancongan bagi menjana ekonomi masjid di samping membantu para musafir dan sekaligus menyebarluaskan dakwah kepada para pelancong. Kesimpulannya, pembinaan sebuah masjid adalah asas penting dalam membangunkan masyarakat Islam khususnya di era kontemporari yang kian mencabar. Hubungan antara masyarakat Islam dan masjid tidak dapat dipisahkan kerana masjid adalah tunggak dan nadi pusat kegiatan umat Islam. Begitu juga dengan institusi masjid yang memerlukan masyarakat Islam untuk mengimarahkannya. Justeru, cadangan-cadangan ke arah pemerkasaan masjid dilihat penting agar masyarakat dapat menjadikan masjid sebagai one-stop center sekaligus dapat mengembangkan ajaran Islam dan membangunkan masyarakat yang mapan dan hebat. Justeru, peranan masjid perlu diperkasakan seiring dengan modernisasi yang berlaku agar institusi masjid dilihat benar-benar berfungsi dalam membangunkan insan dan masyarakat yang sejahtera.